Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'da. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh sahabat-sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, bersua lagi kita pada malam ini dalam majlis untuk kita memahami surah Yasin, untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Sebagai permulaan, kita ingatkan pada kali yang seterusnya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik dari kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan mereka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah malam ni kita akan sambung pembincangan kita daripada surah Yasin pada ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-29. Alhamdulillah, kita telah lihat sebelum berada ini bagaimana tiga orang rasul yang diutuskan oleh Nabi Isa AS atas perintah daripada Allah Subhanahu Taala kepada penduduk Antakiyah, yang mana ketiga-tiga orang rasul ini seruannya adalah seruan para rasul. Itulah mengajak sekalian manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan malam ini insya-Allah kita akan melihat ayat-ayat yang menceritakan tentang salah seorang yang menerima dakwah yang disampaikan oleh tiga orang rasul tersebut, yang akhirnya dia telah dibunuh syahid dengan kejam sekali. Namun demikian pengorbanannya berbaloi sehinggalah dia termasuk di kalangan mereka yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dan mudah-mudahan cerita yang kita akan lihat ini menjadi satu motivasi kepada kita untuk kita meneladaninya dalam kehidupan kita, untuk tetap istiqamah dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita berhadapan dengan apa ujian sekalipun, insya-Allah. Baik, ayatnya kita mulakan malam ini pada ayat yang ke-20, di mana dalam ayat ini Allah Taala menyatakan, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itulah dengan maksud dan telah datang. Wajaa, waw itu dengan maksud telah datang. Waw itu dengan maksud dan, walaupun nampak macam sekalimah tu, tidak. Waw tu huruf atfi yang panggil dengan maksud dan. Jaa dengan maksud qadima, tiba, datang. Jaa dan telah datang. Dan di sini kalau kita lihat alif bertemu dengan hamzah pada suatu kalimah. Macam mana kita tahu alif bertemu hamzah pada satu kalimah ni? Itulah hamzah di situ tidak ada alif, tidak ada huruf alif. Tidak sebagaimana kalau kita lihat pada awal ayat 22, wa ma liya la a'bud, la a'bud. Selepas alif itu ada hamzah, tapi hamzah itu ada alif. Tapi jaa ni hamzah tidak alif, tidak ada alif.
maka yang tidak ada alif itu menunjukkan ianya adalah satu perkataan yang nama dari sudut ilmu tajwidnya ialah mak wajib muttasil. Cuma untuk kita tak bersabut kepala, kita bacalah 4 harakat belaka senang. Baik. Jadi dinyatakan di sini waja'ah, dan telah datang. Ja'a ni kalau bahasa Inggeris juga past tense lah, bahasa Arab fi'lun madhi. Telah datang min aqsal Madinah, daripada hujung bandar, daripada hujung kota. Siapa yang telah datang tu? Rajulun, seorang lelaki. Telah datang seorang lelaki. Jadi rajulun ni maksudnya lelaki. Kalau baca rijlun dengan ejaan yang sama, baris yang berbeza, rijlun tu akan memberi maksud kaki. Kalau kita baca dengan rijlun, kalau kita baca rijlun dengan maksud kaki. Tapi di sini dibaca dengan rajulun, maka ia bermaksud lelaki. Baik. Jadi telah datang daripada hujung bandar, yakni merujuk pada bandar mana? Bandar yang diceritakan dalam ayat inilah, bandar Antakiyah. Datang seorang lelaki yang mana keadaannya yas'a, datang dan keadaan bersegera. Menceritakan tentang keadaan datang tu macam mana. Bukan jalan lambat-lambat, tidak. Yas'a, datang dalam keadaan bersegera, datang dalam keadaan bergegas. Contoh dalam terjemahan ni ada di tangan ni, diterjemah dengan yas'a itu bergegas. Dia datang dalam keadaan cepat-cepat, tak lambat-lambat, kerana saat yang orang kata berita yang dia dengar tu satu berita yang membimbangkan dia, menggusarkan dia. Itulah berita berkenaan dengan 3 orang rasul telah ditangkap, yang mungkin berhadapan dengan dibunuh. Jadi dia ni datang bergegas dengan segera. Macam kalau kita lihat bomba lah, kalau di telefon tak dengan panggilan kecemasan, bagaimana keadaan pemanduannya? Tak sama dalam keadaan biasa. Kalau dalam keadaan biasa santai je lah, tapi dalam keadaan orang kata ada kecemasan, sudah pasti pemanduannya agak cepat, agak pantas. Bagaimana kita tengok ambulans dan seumpamanya. Begitulah juga dengan kita. Kalau dalam keadaan santai biasa je. Tapi kalau kita dihubungi, mak kita berada di hospital, di kecemasan kerana jatuh pingsan di pasar dan seumpamanya, bagaimana keadaan kita? Tentulah kita akan memandu kenderaan kita dengan pantas. Maka demikianlah dalam kisah ni. Jadi bukan dalam keadaan nak relax-relax ni. Dalam keadaan mendengar berita 3 orang rasul yang telah memberi suatu benda yang berharga dalam diri dia tu berhadapan ancaman bunuh. Sebagaimana yang telah kita lihat dalam ayat-ayat sebelum pada ini, antaranya la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Jadi itu dia kata mihnah yang dihadapi oleh 3 rasul tu. Jadi bila berita ni sampai kepada lelaki ni, dia dah orang kata dah menerima hidayah dengan sebab 3 rasul ni, lalu dia datang dan keadaan bersegera, bergegas. Qala, lalu kata lelaki tadi, qala, telah berkata dia, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaumi, tu dah start tak? Start lepas tu qaumi. Dia baca ya qaumi. Dah. Qaumi. Payah kau nak betul mula-mula. Kita budak-budak sekolah rendah kita kau dengar ya qaumi, kau. Jadi macam kau. Dia qaf, qaumi. Dia kena latih ya. Kata Syekh Khalid Al-Khusari dalam kitab Ahkamul Quran, maknanya nak betul bacaan Quran ni dia kena ada dirayah dengan riwayat. Dia kena ada teori dan dia kena ada pengambilan daripada guru. Jadi nak betul tu kena ambil pada guru. Kemudian apa yang disebut dalam kitab Ahkamul Quran tu, dia kena ta'wid. Dia kena membiasakan baca. Maksud kena baca sokmo, latih sokmo, insya-Allah lah akan ada peningkatan dari sudut bacaan tu. Kita hari ni alhamdulillah dah Allah Taala kita boleh belajar Quran.
Jangan kita rasa kita terlambat dah. Aku umur 25 baru belajar Quran, umur 30 belajar Quran. No, Ustaz Ravi hok India tu. Tak, asal dak Islam pun. Kita udah dak belajar Quran daripada kanak-kanak dan keadaan seria, udah belajar juga. Tapi hok no Ravi tu maknanya kediam baru belajar. Boleh baca dengan baik, siap bertaranum. Tak, kita bertaranum. Tak. Dia bertaranum, kita bertaranum, tidur. Tu dia. Tapi dia masya-Allah. Tu Ustaz Ravi. Baik. Jadi balik pada ayat ni dia menyatakan ya qaumi tabi'ul mursalin. Ya qaumi. Qaum ni satu lafaz yang bermaksud ramai. Kalimah tu mufrad. Tapi dari segi apabila qaum ni disebut qaum tu kehendaknya adalah ramai. Oleh kerana kalau plural bagi qaum ialah aqwam. Aqwamun tu plural bagi qaum. Ni singular. Walaupun singular tapi maknanya adalah ramai. Jadi oleh kerana itulah ya qaumit tabi'u. Disebut dengan wul jamaah. Ya qaumit tabi'u. Kalau seorang ittabi'. Kalau dua orang ittabi'a. Kalau ramai ittabi'u. Wahai kaum aku, ikutilah ittabi'ul mursalin, ikutilah para utusan tersebut. Para utusan tersebut hok mana? Kau yang Allah Taala sebut pada ayat yang ke-14 tu. Iz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ikut tiga rasul tu. Ini dia seruan yang dinyatakan oleh lelaki dalam ayat ni. Baik, tu dari segi ayat secara zahirnya. Baik, kemudian kita tengok apa yang disebut oleh ulama tafsir. Tafsir Qutubi. Tafsir Qutubi. Ayah cik Tuan Guru Presiden PAS, dia ambil dia terima ijazah tafsir Qutubi ni, kalau tak silap kita, daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Seorang orang kata yang digelar sebagai musninud dunia. Musnid dunia dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis. Antara murid Syekh Yasin Al-Fadani juga yang masih hidup ialah Syekh Ali Jum'ah hafizahullahu taala. Jadi ayah cik ni diberi ijazah abdi sanad tafsir Al-Qutubi ni. Jadi yang ayah cik biasa kuliah di Masjid Usila tu pun merujuk kepada tafsir Al-Qutubi. Antara tafsir yang molek, yang elok untuk kita jadikan rujukan dan panduan. Lain ni ada dah terjemah ni. Kedai dekat area Masjid India tu, ada dekat Sogo tu. Ajin lagi uduh-uduh tengok orang beripung, beripung tak. Situ ada kedai kitab. Kita pernah tengok kita tafsir Qutubi ni. Dah 20 jilid ni, 10 jilid ada 20 juzuk ni. Ada apa dia dah diterjemahkan. Telah diterjemahkan. Cuma atas kita lah nak tambuh. Tu je. Baik. Jadi siapa lelaki yang dikendaki dalam ayat ni? Siapa namanya? Dalam ayat disebut lelaki je. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelum pada ni, nama orang ke nama tempat tu kata bukanlah suatu perkara yang amat penting. Yang pentingnya jalan cerita tu, pengajaran daripada cerita tu. Itu apa dia hikmah tak disebut nama. Sebab apa tak sebut nama orang ni terus? Tapi apa dia sebut kata sekadar sebut jantina, siapa dia, tak sebut nama. Hikmahnya, yang pentingnya ialah kita nak ambil pengajaran daripada cerita tersebut. Namun ulama-ulama tafsir berdasarkan riwayat-riwayat mereka mengulas ayat ini. Baik, lalu antaranya menyatakan bahawa lelaki yang dimaksudkannya ialah Habib, nama dia Habib. Habib yang dikenali sebagai Habib Najjar. Habib tukang kayu. Ada kata tukang kasut. Ada kata tukang kayu, ada kata tukang kasut, ada kata tukang gunting. Jadi pekerjaan tu nampaknya macam pekerjaan biasa-biasa. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa hidayat tu tak mengenal siapa kita. Kadang-kadang orang biasa-biasa je, Masya Allah dia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mengaji tinggi, tak nampak keadilan Islam, tak nampak apa dia kemuliaan Islam. Walaupun dia tu pensyarah, profesor, tapi ada orang tu tukang kutip sapoh. Tapi Allah Ta'ala nak beri petunjuk kepada dia, maka dia nampak kebenaran Islam. Itu semua orang kata nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah lah segala-galanya. Yahdi man yasha wa yudhillu
man yasha. Allah Taala memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Taala menyesatkan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Apa pun, siapa pun kita kalau dapat Islam, maka nilai dia tu berbeza dah. Nilai orang yang dapat Islam tu lebih tinggi daripada orang yang manusia pandang tinggi tapi bila tak ada Islam dia rendah di sisi Allah. Kita kena ingat tu. Kena pegang tu. Apa kena nampak kita ni tak ada benda, kereta pun gitu-gitu je, rumah pun gitu-gitu, kerjaan gitu-gitu je. Tapi bila tengok ada orang bukan Islam, kereta ni masya-Allah, rumah masya-Allah, tapi bila tak ada Islam, kita jangan rasa hina. Sebab apa yang kita dapat itu merupakan satu perkara yang amat berharga sekali. Tidak ternilai dengan segala harta dunia, isi dunia pun tak dapat nak dibandingkan dengan nikmat iman dan Islam. Jaga benda ni. Siapa pandang tinggi dan siapa menghargai benda ni, insya-Allah matinya husnul khatimah. Nampak barang ni sahabat-sahabat. Tapi benda ni kalau kita hargai, insya-Allah hidup kita akan disudahi dengan husnul khatimah. Antara tanda kita hargai nikmat Islam ni, kita belajar sumber Islam. Apa sumber Islam? Al-Quran antara apa dia sumber Islam? Hadis. Siapa yang sentiasa sibukkan dengan dua perkara ni, insya-Allah mudah-mudahan disudahi dengan husnul khatimah, insya-Allah. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang ni orang biasa je. Tapi itulah petunjuk Allah, tidak mengenal siapa. Kemudian dinyatakan oleh Ibn Abbas, Mujahid dan Muqatil, bahawa dia ni Habib, nama dia sebenarnya ialah Habib bin Israel. Habib bin Israel, yang mana dia ni tukang kayu. Wa kana yanhitul asnam, dan dia ni mengukir apa dia? Berhala-berhala. Dia mengukir berhala-berhala, patung-patung yang disembah olehnya, yang disembah oleh manusia yang lain. Yang mana diceritakan bahawa dia ni, menurut apa yang disebutkan oleh mufassir yang bernama Wahb, katanya Habib ni asalnya diuji oleh Allah Ta'ala penyakit kusta. Kemudian akhirnya dengan berkat dakwah tiga rasul ni, memberi satu jaminan kepadanya, kalau dia beriman, pastinya Allah Ta'ala akan lapangkan kesulitan yang dia telah hadapi. Kita dah kongsi cerita ni pada pertemuan kita yang lalu. Cuma dia rasa pelik. Sebab apa? Dia buat ibadat 70 tahun dah sembah berhala ni. Antara tujuan dia pergi sembah berhala tu untuk apa? Nak rawat nyakit dia. Tapi 70 tahun dia sembah tu tak baik-baik. Tapi tiga orang rasul ni beri jaminan, sepagi ni kalau mereka ni berdoa kepada Allah Ta'ala, pastinya penyakit yang sedang dihadapinya akan disembuhkan oleh Allah SWT. Mendengar jaminan demikian, maka akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dia beriman kepada Allah, tiga rasul berdoa, baik sungguh. Kau bertambah. Kau bertambah keyakinan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembuh tu, masya-Allah, ka'allam yakum bihi ba'sun. Seolah-olah macam tak ada benda. Tak ada kesan, macam ada orang nyakit kulit. Kadang-kadang kita nampak, awak ni dulu kecil-kecil ada nyakit kudis buta ke? Ada. Sebab apa nampak bekasan-bekasan parut-parut tak? Hak ni masya-Allah diceritakan bila didoakan oleh tiga rasul ni, bila sembuh tu macam tak ada benda. Kulit tu jadi comel balik. Tak payah pakai lotion apa pun maksudnya. Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mana dia dah dapat petunjuk pada Allah, maka dahulunya 70 tahun dihabiskan masa duduk pergi sembah berhala tu, maka dia telah berubah. Kehidupannya telah berubah. Fahina idzin aqbala ala takassub fa idza amsa tasaddaqa bikasbihi fa at'ama iyalahu nisfa wa tasaddaqa binisfin. Yang mana diceritakan akhirnya lepas pada disembuh tu, dia pun buat kerja dia balik. Kerja sebagai tukang kayu. Maka bila waktu petang, mana hasil mahsul dia dapat, dia sedekah. Tasaddaqa bikasbi. Dia membelanjakan, dia bersedekah hasil pekerjaan dia tu. Lalu fa at'ama iyalahu nisfa, dia beri makan kepada keluarganya separuh dan dia bersedekah separuh. Hak benda dia dapat tu, hak benda dia dapat dibagi dua. Hak dia dapat dibagi dua, separuh untuk keluarga, separuh untuk untuk orang fakir, untuk disedekahkan.
Ini sebagai satu contoh yang baik. Maka demikianlah juga kita, udah-udah sehari-hari yang kita lalui, kita kena set dalam kepala kita, kena ada juga sikit. Kena ada juga, walaupun sedikit, kita bersedekah. Hamba pernah kadang-kadang kita pergi semayang tu, kita tengok ada setengah ahli jemaah tu, pagi-pagi pergi semayang subuh, macam dibawa dah awal-awal. Dibawa dah RM5 ke RM10 ke. Kadang-kadang kita terpandang, dia nampak macam nak susu, tapi kadang-kadang kita terpandang dia tak boleh nak susu, nampak juga. Siapa-siapa dia tak dalam tabung. Maka kita tengok, barangkali ni amalan dia yang jadi dia mudah kot. Dan memang kita pun biasa dengar kan, bila waktu pagi ni ada malaikat, dua malaikat di sisi matahari. Satu malaikat tu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kurniakan kepada orang yang infakkan hartanya, orang yang berbelanja pada yang Allah Ta'ala, khalafa, minta ada galang ganti. Keluar biar ada ganti, keluar biar ada ganti, keluar biar ada ganti. Kemudian satu lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, memberilah kepada orang yang mumsikan. Mumsikan maksudnya ditahan pitih dia, tak belanja, tak infak. Maka malaikat doakan supaya orang yang pegang gini, jenis apa dia pegang kedekut gini, minta dikurniakan apa dia? Talafa, kebinasaan. Minta binasa. Minta binasa, hancur dan seumpama. Dengan macam-macam lah. Dengan sakit, dengan kemalangan dan kecurian dan seumpamanya. Wal'iyadzabillah min zalik. Baik. Lalu bila begitu keadaannya, ni dia bagi dua. Dia bagi keluarga dia, kemudian dia bagi kepada orang lain. Falamma hamma qaumuhu biqatil rusul, maka bila kaum dia ni, kaum kepada lelaki ni, kaum kepada Habib bin Israil ni, berazam nak bunuh 3 orang rasul tu, ja'ahum, lalu dia pun segera datang, lalu kata apa dia? Qala ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, hendaklah kamu mengikuti para mursalin, mereka yang diutuskan tersebut, 3 orang tu. Dan Qatadah berkata, dia mari daripada pinggir bandar, duk mana masa tu? Lalu dikatakan, Qatadah berkata, kana ya'budullaha fi ghar. Masa kejadian dia nak mari tu, sebelum tu dia ni beribadat kepada Allah dalam gua, fi gharin. Dia beribadat dalam ghar, dalam gua. Dalam gua. Falamma sami'a bi khabaril mursalina jaa yas'a. Bila mana dia dengar berita tentang 3 rasul tu, dia pun datang bergegas. Maksud datang dalam keadaan bersegera. Cepat-cepat dia mari. Cepat-cepat dia mari. Tengok dia tinggal. Dia tahu fiqh aulawiyat sekarang. Ni kalau kita biasa dengar Dr. Yusuf Qaradawi mempopularkan beberapa fiqh. Fiqh muwazanah, fiqh aulawiyat antaranya. Maka antara fiqh aulawiyat ni maksudnya ialah fiqh keutamaan. Dalam hidup kita ni macam-macam tuntutan, tapi ada kalanya kita mesti buat pilihan. Maka kita kena tengok yang lebih utama. Yang mana lebih utama itulah yang perlu kita dahulukan. Sekarang ni disembah Allah dalam gua tengah ibadat. Ni satu benda yang perlu kita utamakan dalam hidup kita. Tapi satu situasi tu ada kala kita kena terpaksa tinggal sekejap. Kalau ikutnya nak ngaji ni, kalau ikut nak ngaji Al-Kahfi ni, tapi orang telefon khabar mak tu tengah berat tu, ada hospital tu. Mak cari mu tu. Mak cari mu mana ni, dak mari-mari ni. Maka kok mana perlu kita dahulukan. Tentulah ibu kita. Sebab yang ni sunat. Mak apa yang dituntut oleh mak wajib kita taat. Dia minta kita hadir, dia kita mari. Maka kita mesti utamakan hak mana hak dahulu. Wajib dengan sunat, wajib dulu. Hak ni masalah orang nak bunuh ni. Masalah orang nak bunuh 3 rasul yang mengajar kepada dia bagaimana nak beribadat kepada Allah. Tak boleh biarkan ni. Nyawa ni. Nak selamatkan nyawa. Lalu dia pun apa? Dia bergegah pergi berusaha untuk menyelamatkan 3 orang rasul tersebut. Faqala lil mursalin. Lalu dia pun bertanya kepada 3 orang rasul. Ni cerita Qatadah. Qatadah kata bila dia pun mari, faqala lil mursalin, maka dia berkata kepada 3 rasul tu, atatulubuna ala ma ji'tum bihi ajra. Ni mengikut riwayat ni. Mari tu dia pun tanya, adakah kamu minta atas apa yang kamu bawakan ini ajra? Minta ajr, minta apa dia, upah? Ditanya 3 rasul ni. Qalu la.
Lalu 3 rasul mengatakan, tidak, kami tak minta upah pun atas seruan kami kepada kamu semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tidak, ma ajruna illa 'ala Allah. Tiadalah pahala buat kami melainkan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita compare kok cerita hok tadi, dia sebenarnya dah dapat petunjuk. Tapi dia nak menyalahkan kepada orang lain betapa 3 orang rasul ni memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Abu Aliyah. Dinyatakan di sini, berkata Abu Aliyah, bila begitu jawapan 3 rasul ini, fa'taqada sidqahum wa amana bihim wa aqbala ala qaumih. Lalu dia pun apa dia? Dia berintikad benarnya 3 rasul ini, lalu dia beriman kepada 3 rasul tersebut, wa aqbala ala qaumih, dan dia apa dia? Wa aqbala ala qaumih, lalu dia menghadap kepada kaumnya, lalu berkata ittabi'u man la yas'alukum ajra. Lalu dikatakan demikian. Ini sebagaimana yang kita tengok pada ayat yang ke mana ni? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ada di bawah tu. Ayat 21. Nah, ittabi'ul mursalin, ikutlah 3 orang utusan tersebut. Ittabi'u man la yas'alukum, itulah hendaklah kamu ikut orang yang tidak meminta daripada kamu. La yas'alukum ajra, yang tidak minta daripada kamu akan balasan. Yang mana law kanu muttahimin la talabu minkum almal. Kalau betul lah sebagaimana yang kamu sebut, mereka ni sebenarnya bawa kepada ajaran sesat, ajaran tak betul dan seumpamanya, nescaya mereka menuntut harta daripada kamu. Tapi mereka minta tak? Mereka tidak meminta. Baik. Ni apa dia? Atas dasar dakwah. Mungkin ada sahabat-sahabat bertanya, dah macam mana orang ngajar Quran ni? Ambil upah? Orang kelas fardu ain mengambil upah? Kita kena beza dakwah dengan ta'lim. Dakwah dengan ta'lim. Ni atas dasar dakwah. Dakwah ni kita tak ada letak apa-apa. Kita pergi temu orang asli dan seumpamanya. Itu sebagai satu contoh dakwah. Tapi dalam masa taklim, orang buat kelas Quran ke apa ke, sama-sama kita ni dah dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Lalu nak diajarnya bagaimana baca Quran, bagaimana nak difahamkan Al-Quranul Karim. Lalu mereka meletakkan bayaran-bayaran tertentu untuk kelas-kelas mereka itu, maka itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Bahkan disebut dalam satu hadis yang sahih, Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, ahaqqu ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah. Perkara yang paling berhak yang kamu ambil bayaran ke atasnya ialah kitabullah, yakni kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim. Ngajar baca ke, ngajar faham ke apa, hak ni yang sepatut-patutnya dibayar. Tapi kita nampak hak ni dia buat bayar-bayar. Sains, kelas sains tak apa bayar. Kelas bahasa Inggeris tak apa bayar. Kelas matematik tak apa bayar. Betul tak? Ini di antara perkara yang perlu kita perbetulkan. Kalau tanya, hak ni macam mana? Hak ni di dakwah. Hak ni mari taklim, mesti ada perbezaan. Namun demikian kita faham, orang yang buat kelas taklim pun tujuan mereka buat kelas-kelas dan seumpama, insya-Allah bukan semata-mata keuntungan duniawi, tidak. Cuma sebagai orang kata menampung kehidupan. Orang kata sebagai apa dia, memenuhi tanggungjawab sebagai apa dia, pengurus keluarga dan seumpamanya. Itu sangkaan baik kita terhadap mereka yang melakukan kerja-kerja amal melalui pengajaran Al-Quran dan seumpamanya. Baik. Dan memang sepatutnya kita muliakan mereka. Kita anggaplah apa yang kita berikan itu sebagai satu cara kita memuliakan mereka berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dalam satu hadis tu Nabi sebut, antara tanda, antara orang kata cara kita mengagungkan Allah, tanda kita membesarkan Allah, ialah kita memuliakan hamalatil Quran, orang yang bawa Al-Quran, orang yang bawa Islam. Kita muliakan mereka. Kita muliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, pastinya insya-Allah Allah juga akan muliakan kita, insya-Allah. Orang yang memuliakan orang yang dihina oleh Allah, pasti dia akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena pegang tu. Kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, kita akan dapat kemuliaan. Orang yang apa dia, memuliakan orang yang dihina oleh Allah, pasti kita juga akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wali'azabillah min zalik. Minta jauh. Mudah-mudahan Allah Taala mendorong kita untuk memuliakan orang yang sepatut dimuliakan. Mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, balik pada ayat ni.
Jadi katanya ittabi'u man la yas'alukum ajra. Apa dia hendaklah kamu ikut orang yang tidak meminta daripada kamu akan apa-apa balasan. Ajra dengan nakirah tu. Tengok nakirah, ajra. Maksud tak minta apa-apa, tak minta apa-apa langsung pembayaran.